plan lah. Dan mostly diorang ni bagi gambaran, macam mana saya cakap, gambaran plan tu macam mana, rumah tu macam mana sebagai contoh lah. Kalau rumah 2 tingkat, okay, contoh saya cari dekat sini adalah okay, ni contoh lah architect plan. Ni tak boleh nampak. Sekejap. Okay, ni contoh dia lah. Okay. Mostly macam selepas kita dapat architect plan, okay, dia macam ni lah. Dia tak ada bagi tahu pun jarak dia berapa. Cuma dia bagi tahu bentuk rumah tu macam mana, okay, berapa tingkat, dekat mana nak letak, dekat mana bilik, okay, dekat mana ruang tamu, design dia macam mana, okay, kolom yang nak pakai tu dekat mana, beradanya dekat mana, macam tu je. Okay. Tugas engineer pula, okay, selepas daripada arkitek ni dia tak ada kira costing. Yang kira costing ni adalah engineer lah. Okay, tak kisahlah engineer tu dekat mana, okay, dekat klien ke, dekat konsultan ke, tengok projek tu dia disubkan ke mana. Ada sesetengah yang disubkan kepada konsultan, so konsultan lah yang kena design, okay, dari segi detailing, dari segi planning. So itu semua tugas engineer lah. Kita akan rujuk balik dengan arkitek, dia boleh match tak. Sebagai contoh, kita dapat gambar daripada arkitek yang tak ada jarak macam ni. Kemudian engineer akan buat satu drawing, dia letak saiz berapa sebagai contoh, saiz kolom, tengok ada masalah tak kita nak apply daripada arkitek punya bahan kepada construction ataupun engineer punya drawing lah senang cerita. Ada masalah tak? Sebagai contoh, pernah sebelum ni saya buat untuk MRT punya station, okay, dekat KL, dekat KLCC. Tak silap saya tu antara yang barulah KLCC. MRT ada masalah. Okay, masalah dari segi tiang yang nak yang kita perlu create tu, dia perlukan tiang yang besar dan setiap tiang tu jarak dia macam tak possible. Okay, dia terlalu rapat, ada yang terlalu jarak. Kemudian bila arkitek buat plan ni, nanti engineer mechanical kena buat, engineer electrical kena buat. Electrical dari segi ducting lah. Okay, kalau mechanical macam piping apa semua tu lah. Kebiasaannya memang tiga course ni lah yang akan buat drawing. Okay, kita akan matchkan lah setiap engineer punya sektor ni. So kita akan matchkan, kita akan kumpul duduk sama-sama. So bila kita dah dapat daripada engineer dengan engineer ni, dia kena selesaikan antara electrical dengan mechanical dulu. Okay, dan follow arkitek. Bila kita dah buat, kita akan pass kepada arkitek. Kadang-kadang arkitek tak setuju dengan apa yang kita buat. Kita kadang-kadang kena follow lah, kena follow apa yang dia nak, macam mana dari segi kesesuaian, senang ke susah ke. Sebagai contoh, kita nak guna tiang ni, tiba-tiba dia suruh letak dekat tengah. Okay, macam kalau engineer lebih kepada practicality lah. So boleh tak buat. Kalau arkitek ni dia lebih kepada macam saya tak nak tahulah, yang penting benda ni saya nak bentuk dia macam ni, dia macam ni. Tapi sebenarnya perbincangan antara diorang ni akan ada lah. So jangan risaulah. Tak boleh dari segi arkitek pun nanti akan boleh juga bila tak ada jalan penyelesaian. Kalau macam sebelum ni projek yang saya pernah handle tu, memang tak ada jalan penyelesaian,
So arkitek terpaksa akur lah ikut kehendak engineer. So itu pentingnya sebenarnya teamwork ni. Teamwork tu penting. Bila awak nak kerja nanti, kita tak boleh macam orang kata, oh boleh kerja seorang lah. Maksudnya bukan kerja berteam. Tak, sebenarnya kita kena ada team. Bagi contoh engineer dia kena ada drafter. Ni yang nak buat ni, yang nak buat drawing ni semua ni, kalau engineer dia ada drafter dia tau. Drafter tu maksudnya pelukis plan. So nanti pelukis plan tu akan sentiasa communicate dengan awak lah. Okay, kita ada, kalau dekat sini, kalau tengok ni isu on November 2018. Dia akan ada isu berapa tau. Satu bulan tu kadang-kadang sampai ada 10 drawing. Construction drawing satu. Tapi isu on November 2018, masih lagi November. Kalau dah Disember baru dia pergi ke drawing yang baru balik lah, satu balik. Kadang-kadang dalam satu bulan tu sampai 20, 30, hari-hari ada pertukaran drawing. Sebab bila drafter buat drawing, kita komen, kita sebagai engineer, nanti kalau awak sambung degree, so engineer lah. Kalau macam diploma, awak kena laksanakan. Yang ini awak kena faham drawing ni macam mana. Kemudian awak kena laksanakan dekat site. Itu tugas site supervisor. Tapi kalau site engineer ataupun design engineer, so dia yang kena bagi tahu. Kadang-kadang bila drawing ni dah siap, awak dah dapat dekat site, kadang-kadang masih lagi tak boleh nak buat dekat site. Bukan dekat dia orang je, dekat site pun tak boleh nak buat. So kenalah ada isu lagi kat sini. Okay, construction drawing yang keberapa. Okay, baru maksudnya macam kita duduk, walaupun awak jadi site engineer sekalipun, tetap awak kena tengok drawing ni sama ada salah ke tak salah. Boleh buat ke tak boleh buat. Possible ataupun tidak. Kadang-kadang dari segi saliran, drainage, kita melanggar drainage, kita melanggar drainage yang sedia ada. Kadang-kadang kita melanggar wire, okay, TNB. Itu semua benda yang agak leceh lah sebenarnya kalau jadi site engineer ataupun site supervisor. Okay, so kita tengok lagi apa lagi drawing ni ada. Sebenarnya hari ni lebih kepada teori, tapi dia macam lebih kepada pemahaman lah perbezaan itu apa. Kalau ada pertanyaan beritahu okay, ni macam keratan BB, keratan CC. BB tu maksudnya nanti kalau awak tengok kat dalam drawing, so B dekat mana? So B dekat sini. So dia kerat dekat B ni. Okay, nanti awak akan jumpa yang inilah. Contoh ni AA yang kat sini atas. Kalau dia kerat dekat A ni, awak akan nampak yang ni. Kalau kerat dekat B, awak akan nampak yang ni. Macam itulah. Kalau C macam ni. So lepas ni awak akan praktikal kan. So praktikal, bila praktikal awak akan banyak jumpa drawing lah. Sebab kebiasaannya korang akan pergi kepada construction. Okay, tak kisahlah swasta ke, government ke, sama je. Drawing tu tetap akan jumpa juga. Nanti awak akan tahulah isu ni apa, okay, construction drawing. Nanti awak tengok drawing arkitek macam mana. Mesti awak akan cakap, wah senang betul arkitek ni buat. Maksudnya macam ikut dia je apa yang dia nak. Macam itulah. Ini ada pelan lantai. Okay, pelan lantai macam yang tadilah. So kena faham, kalau kita tengok dekat sini, ini pintu, okay. So kalau mana yang belum pernah tengok lagi drawing, tapi saya rasa ada yang dah pernah sebab dah ada ambil lukisan kejutaan. So yang ni pintu, okay. Yang ini tingkap. So kena tahulah yang ini singki. So bila dekat site, bila construction tu, kita kena tahu ini apa. Dan kadang-kadang kebiasaannya dia ada bagi tahu dah dekat sini. Aggregate gravel untuk apa, berapa thickness. Kadang-kadang dia dah ada punya point dekat tepi tu, not kita kena tengok lah. Kalau sebagai engineer, dekat kawasan mana, jarak dia. Okay, kebiasaannya jarak ni kita akan pakai center ke center sebagai contoh, kalau dinding, kita akan ambil tengah-tengah dinding.
Okey, tengah-tengah dinding ke tengah-tengah dinding. Itu berapa jarak dia. Okey, ini satu. Okey, ini dari segi construction drawing yang kalau kita tengok untuk fahamkan bentuk dia macam mana. Dia ada lagi satu. Dia ada banyak sebenarnya. Dia ada apa kita panggil infrastructure drawing. Yang itu pun engineer kena tahu. Yang ini kita panggil reinforcement bar drawing. Okey, reinforcement bar drawing macam inilah. Daripada gambar rumah tadi, yang ini untuk reinforcement bar. So macam mana nak tahu ni berapa banyak bar yang nak kena pakai? Nampak ni dekat sini dia ada bagi dah bentuk dia macam mana. Kalau awak tengok dekat mana lapping, okey. Yang ini bar ni saiz berapa, panjang dia berapa. Kemudian dekat mana ada curve. Okey. Kalau tiang, bagi contoh tiang, kita tengok ada tiang tak kat sini. Tiang kebiasaannya dia bentuk petak ataupun bulat. Dan yang ini beam lah, kebiasaannya beam. So beam kat sini ada lapping kan. Kalau awak tengok ni kat sini ada lapping. So dia pakai berapa? 2T10. Sekejap lagi kita tengok apa tu 2T10 tu. 10 tu apa, 2 tu apa. Okay, ni panjang 4646. Okay, ini ikatan ni. Ni kalau kita panggil link. Okay, link dia pakai berapa. Kalau kat sini dia pakai saiz 6. Link 6mm. 200 ni apa? 200 ni jarak antara link dengan link. Ni link ni nanti awak akan ikat lagi. Ada lagi link sebelah dia. Okay, link lagi. So link antara link tu adalah 200. So nak kena tahulah. Kadang-kadang ada yang atas dan bawah lain. Atas pakai 2T12. Bawah 2T10. So ni kena faham lah macam mana nak baca drawing. So hopefully semua dah okay. Kalau tak faham nak baca drawing pun boleh juga nak tanya sekarang. Okay, dah habis, mula pergi ke construction. Construction ni pun engineer juga. Construction ni ataupun kontraktor ni kebiasaannya adalah kita panggil site. Okay, site engineer, project engineer. Kalau dekat consultant, kebiasaannya kita akan panggil design engineer. Okey, maksudnya engineer tu perlu design. Design apa? Apa yang diorang kena design ni? Construction dia tak akan buat ni, drawing ni. Yang buat ni semua adalah engineer dekat consultant. Okey, mostly consultant lah So saya akan cakap consultant. Dekat sini pun consultant yang buat. Okay, engineer design. So siapa yang nak pergi ke consultant mostly akan banyak berurusan dengan drawing. Dia banyak create drawing. Nanti bukan drawing je yang dia kena buat. Kalau sekejap lagi kita akan tengok design proses ni, apa yang dia kena buat. Okay, dia ada action, dia ada analisis, dia ada design and checking. Kalau tengok kat sini. Okay, layout ni adalah plan lah. Plan arkitek dengan plan consultant lain. Okay, plan yang ini akan dipakai dekat construction. Okay, so apa yang penting dalam proses ni? Pertama adalah keselamatan ekonomik. Lagi satu service ability lah. Maksudnya dari segi selamat ke tak ke, dia punya limit state dia berapa. Jadi itu pun kita akan belajar sekejap lagi lah. Okay. Ada pertanyaan setakat ni? Tak ada So saya teruskan Okay, design proses ada beberapa. Apa tu design proses? Design proses tu maksudnya macam mana daripada awal sampai ke construction stage. Okay, yang pertama adalah dari segi planning lah. So planning tu mesti kena ada. Planning ni kebiasaannya yang akan include adalah design engineer dengan arkitek lah. So planning dan dia melibatkan dari segi klien. Klien tu apa? Klien tu pemilik bangunan. Sebagai contoh, awak ada duit 10 juta, awak nak buat satu bangunan
10 tingkat. Awak diletakkan sebagai klien. Okey, awak akan lantik satu badan konsultan, takkan awak yang nak buat kira-kira loading, takkan awak nak kena buat drawing. Okey, kalau awak ada staff tak ada masalah. Tapi kebiasaannya pemilik ni dia tak ada apa-apa authority. Kebiasaannya dia akan ada duit je. So dia akan lantik satu konsultan untuk bincangkan bentuk macam mana. Dia pun akan terlibat lah klien. Dia akan terlibat nak bentuk macam mana. Dari segi moden ke, tradisional ke, material apa yang nak buat, ni semua dekat sini. Material apa yang nak kena guna, nak kena campur ke material moden dengan tradisional, nak kayu semua ke, nak steel semua ke, nak konkrit semua ke, ini kat sinilah. Inilah tempat dia. Okay. So analisis dari segi sesuai tak nak buat dekat situ. Apa lagi ya? Kalau analisis ni macam mana nak bawa masuk barang, keluar barang. Ini analisis stage lah. Kemudian kalau kita buat file, okay, filing dekat situ sesuai tak, sebab kena tengok persekitaran. Dah ada bangunan ke belum. Kalau dah ada bangunan, kena buat silent filing. Okay, cost dia mungkin lagi tinggi. Dan dekat analisis ni pun kita akan cuba analyse untuk loading, agak-agak bangunan tu jenis apa, nak buat untuk apa. Okay, kalau macam bangunan pasar raya, loadingnya sangat tinggi. Kalau bangunan untuk pejabat, agak low sikit tapi dia ada kira-kira dia. Itu dari segi analisis stage. Okay, kalau dari segi elemen design, so nak kena tahu size setiap structure. Okay, properties ni lebih kurang macam material apalah yang kita nak pakai. Okay, so kita pergi ke detailing. So, jangan tinggalkan kami.
welcome for our job interview session, and this is my question. If I were to ask your lecturers to describe you, what would they say? Lama ke saya dah terkeluar? Lama juga doktor. Kelas, lama ke saya dah terkeluar? Lama. Lah, Lama. saya dah banyak dah Lama. mengambil. Ya ke? Ingatkan Dr. Perasan. Tak perasan. Kat mana? Kita dekat mana? Sekejap. Ada 10 minit macam tu kat Dr. Serius lah. Saya dah jauh dah kot. Sekejap. Sorry Dr. Saya tengoklah kenapalah diam je. Sekejap Nak share tak boleh share tak? Saya ingatkan line detection okey. Saya pakai line detection, tiba-tiba dia auto tukar pula. Okey, kita kat mana? Bawah lagi ke? Dekat planning stage tu rasanya. Dekat mana? Structural planning stage tu. Oh, dekat sini. Jauh juga. Okey. Okey, so saya sambung Sorry. Okey, dekat
planning stage ni apa saya dah lupa dah. Okay, planning stage kebiasaannya dia melibatkan antara klien, arkitek dengan design engineer lah. Design engineer adalah consultant. Okay, planning stage ni macam mana? Planning stage ni sebagai contoh, kita sebagai klien tu apa pula? Klien tu adalah pemilik bangunan. Sebagai contoh, awak ada 10 juta, okay, awak nak buat satu bangunan, okay, 10 tingkat. So awak dijadikan sebagai klien lah. Dan awak tak ada orang kata keupayaan untuk design. So awak akan lantik konsultan, awak akan lantik arkitek. So dekat sinilah planningnya. Dari segi awak nak buat macam mana bangunan tu, tradisional ke, modern ke, material apa yang nak buat, combination daripada modern dengan tradisional ke. So yang inilah. Kemudian pergi ke analisis stage. Okay. Analisis stage ni pula dari segi bahan keluar masuk, lalu mana, itu dari segi analisis lah tu. Okay. Bila guna bahan ni, loading dia berapa, okay, berat dia berapa, nak guna ABS ke, okay, nak guna traditional punya cast in situ ke. So semua kat sini lah dari segi analisis. Kemudian elemen design stage ni kebiasaannya dia dah pergi ke design engineer lah. Okay. Tapi dia akan sentiasa communicate dengan klien, sebab klien yang nak bangunan tu macam mana. Okay, so dia kena tahulah bentuk apa yang dia nak. Okay, material apa yang dia nak pakai. Ini semua dekat sini lah. Saiz dia berapa sebagai contoh. Kalau detailing ni kebiasaannya detailing ni saiz dia dah berapa dah. Okay, saiz bangunan tu punya detail tu dah berapa banyak beam, berapa banyak kolom. Okay, senang cerita detailing stage ni dia akan hasilkan satu drawing yang boleh terus ke construction punya stage. Okay, so ini dekat detailing. Apa lagi kalau saya nak cerita kat detailing ni, size beam, size kolom, jarak antara dinding ke dinding macam tadi yang awak tengok tu, itu adalah detailing stage ada tu, drawing tu. So kalau specification ni lebih kepada macam BQ. BQ ni apa kalau korang ada belajar kontrak dan taksiran, itu adalah BQ lah. Bill of quantity, dia dekat sini, specification. Berapa ramai pekerja nak pakai, berapa kilo, berapa tan besi nak pakai, berapa banyak pasir, ni semua kat sini lah. Senang cerita. Okay, so specification stage. Dan last sekali construction stage. Construction stage ni lebih kepada macam melaksanakan terus kerja tu. Maksudnya terus nak buat bangunan dekat construction stage lah. Okay. Okay, masih ada lagi. Okay, reinforced concrete. Tahu tak reinforced concrete ni apa? Reinforced tu apa? Pernah dengar reinforced? Reinforced ni kalau kita cerita adalah tertulang lah. Okay, konkrit yang bertertulang ataupun konkrit yang terikat. Tapi sebelum tu kita kena tahu dululah konkrit tu apa. Konkrit ni adalah composite material. Composite material apa tu composite material? Composite material ni kalau istilah dia adalah gabungan daripada dua bahan atau lebih. Sebagai contoh, kalau konkrit dia digabungkan dengan simen, aggregate. Aggregate tu adalah crusheran lah, sand, air. Okay, so dia dalam kategori composite material. Tapi kalau kayu, dia bukan composite material. Kayu, steel, aluminium bukanlah. Okay, composite material ni kebiasaannya macam kita dah olah sesuatu bahan. Okay, kalau batu tu dia bukan composite material. Tapi kalau dah dijadikan konkrit, batu tu,
Okay, dia composite material. Okay. Kita cerita pasal konkrit lagi. Sesuatu kekuatan untuk konkrit ni, dia bergantung kepada grade. Grade kita ada berapa 25, 20, 35, 30, 45, 40. Ada banyak kot, ada 50, 55. Konkrit lah. So macam mana kita nak kenal pasti grade ni? Grade ni sebenarnya kalau korang perasan, dia bergantung kepada nisbah. Okay? Semakin kecil nisbah tu, okay, semakin kuatlah konkrit tu. Sebagai contoh, 135 dengan 124. So mana yang lebih kuat? Kebiasaannya dia akan jadi 124 tu lebih kuat daripada 135. Okay. Konsep yang kedua yang awak kena faham, kan nisbah ni dia menggunakan satu kat depan tu adalah simen. Okay. Kalau simen tu lagi banyak, contoh 135, simen tu akan jadi sikit berbanding dengan 1, 1.5, 3. Kan simen tu jadi lagi banyak. So simen banyak akan memberi ataupun menghasilkan konkrit yang lebih kuat. Itu je konsep dia. Okay, so kenapa nak diperlukan reinforcement bar ni? Sebabnya konkrit ni dia bagus dalam compression. Tapi kenapa diletakkan dekat dalam? Kenapa tak letak dekat luar? Kita lilitkan konkrit tu ke? Sebagai contoh. Ada siapa tahu tak kenapa? Mengelakkan karat. Betul. Dia kalau kita letak dekat luar, dia lebih terdedah dengan kalau bangunan tepi laut akan terdedah dengan udara air masin lah. Okey, terdedah dengan air. Okey, itu memang elemen yang menyebabkan cepat karat. So that's why kita letak kat dalam. So dekat dalam tu bukan dia tak boleh karat, dia boleh karat tapi makan tahun, mungkin puluhan tahun lah. Dan sebab tu bila kita buat dekat construction, kita kena simpan reinforcement bar ni betul-betul. Dan bila kita nak pakai, kita tak boleh guna reinforcement bar yang berkarat. Tapi secara logiknya, macam mana nak bagi dia tak karat? Tak boleh lah, sebab kadang-kadang bila kita nak pakai tu, kan kita tempah untuk sebulan punya kerja. Tak adalah lori tu nak hantar sehari kan. Biasanya kita akan ambil 40 tan. So 40 tan tu untuk sebulan punya besi lah. So macam dia perlu disimpan lah. Tak terdedah dengan air, dengan udara. Dia akan karat tapi bukan yang teruk. Kalau awak pernah tengok reinforcement bar ataupun tertulang yang karat teruk,
Kalau nak ikutkan kita memang tak boleh pakai lah untuk construction. Sebab, nak tahu sebab apa? Sebab bila dia datang, kita contoh tertulang lah. Kalau kita order 8mm, okay, bila dia dah karat, sebenarnya yang solid tu kurang daripada 8mm sebab yang luar tu dah karat. Bila karat tu dia akan rapuh tau yang luar. So dia dah tak boleh dijadikan kekuatan. Sebab dalam kiraan korang guna saiz yang korang apply. Sebagai contoh 8mm tertulang. Nanti korang akan order 8mm. Tapi bila kita letak dekat side dia dah karat, dia dah jadi 6mm. So dia dah lari lah daripada apa yang kita cuba nak apply. So, tak boleh. So perlu dielakkan untuk karat tu. Karat tu boleh dipakai ke tak ke. Kalau korang dah ikat dalam bentuk beam tu, dah banyak-banyak macam tu, memang susah lah. Memang kalau konsultan tu kata teruk sangat, perlu buat lain lah. So itu tugas konsultan dan tanggungjawab site engineer. Site engineer dan site supervisor. Site supervisor ni adalah pemantau, dia pelaksana kepada site engineer lah. Site engineer adalah pemantau. Okay. So dekat sesuatu bangunan ni pastinya ada compression dan tension. So sebab tu kita perlukan reinforcement bar lah. Sebagai contoh beam dia ada bending. Bila bending dia akan hasilkan satu compression dan tension. Macam mana bending boleh hasilkan compression dan tension? Bila dia bend dia tak adalah bend yang macam kita bayangkan banyaknya dia bend. Tak pun, dia bend tu sikit, tak banyak pun kalau nak diikutkan. Kalau dia bend banyak, fail lah suatu structure tu, tak boleh. Dia pasti akan ada nilai bending, okay, tapi tak banyak. Yang mana bila dia bend, kalau korang tengok gambar rajah ni, bila dia bend, yang atas ni akan compress lah. Dia akan tekan antara satu sama lain, yang belah bawah dia akan cuba tarik antara satu sama lain. So bawah akan jadi tension, atas jadi compress. So that's why kita perlukan tertulang. Kadang-kadang ada yang beam dia punya tertulang dekat bawah je, kat atas tak ada. Ada macam-macam. Nanti korang akan jumpalah jenis-jenis tertulang tu macam mana kita nak apply. Nanti pun kita akan cuba design. Bukan hari ni lah, kita akan cuba design tertulang tu kat atas ke dekat bawah ke. Nanti korang kena kira AS area of section. Okay, dia ada AS biasa, ada AS prime. Nanti korang tahulah AS bezanya adalah AS tu AS bawah ke AS atas. Kalau AS atas tu dah okey, yang bawah tak okey, semasa bawah tu korang kena tambah. Okay, kebiasaannya bawah mesti kena ada sebab bawah ni dia perlu tampung tension punya area. So that's why bawah tu perlu. Kadang-kadang atas ni pun perlu juga. Bergantung pada design lah, design yang kita nak buat. Okay. Ini advantage dari segi reinforced concrete. Okay, nota ni saya lupa pula nak beritahu. Nota ni awak boleh tengok dekat outer, boleh download. Okay, saya dah bagi dah. Kenapa reinforced concrete ni diperlukan? Sebabnya kita tak pakai steel. Salah satunya steel ni dia boleh karat. Satu. Lagi satu, dia tak boleh buat dalam satu bentuk yang untuk kecantikan dia tak boleh. Kalau steel, dia punya form ataupun shape basic. Sebab kita tak boleh buat yang luar biasa. Itu tak boleh. Kalau konkrit boleh. Konkrit ni bergantung kepada dia punya apa kita panggil lah,
formwork ataupun dia punya cetakan lah, bergantung pada cetakan. Kalau cetakan dia nak hasilkan diagonal lah. Kalau konkrit ni pun kalau steel susah, dia akan lagi cost dia akan lagi banyak. Okey, dan sekarang kita tak banyak sangat pakai steel, kita banyak guna kaca. Kaca tu dari segi kecantikan lah sebenarnya kalau nak diikutkan, tapi dia bagus dari segi cahaya, tapi dia tak bagus dari segi green teknologi ataupun green building, dia tak bagus. Okey. Itu dia punya kekurangan. Okay, next. Reinforced concrete. Concrete ni dia ada, kita panggil apa? Life cycle punya tau, ataupun tempoh jangka hayat. Okay, reinforced concrete. Kita tengoklah jangka hayat yang kita design tu guna yang mana. Dekat bawah nanti kita ada tengok dia punya, kita pakai kelas yang berapa. Okay, sama ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Dia ada yang 10 hingga 20 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 120 tahun. So kena tahulah rumah yang awak duduk tu dia punya life jangka hayat dia tu berapa. Okay, kebiasaannya rumah 50 tahun ataupun 120 tahun. So kalau ada rumah yang 50 tahun, so lebih 50 tahun korang akan jumpa dinding yang macam dah rapuh, tiang tu kadang-kadang dah expose dengan reinforcement bar, dia dah mula terkopek. Itu penting tau sebenarnya kalau rumah ni. Sebab kita kadang bukan, kita contoh kalau awak beli dalam umur 30 tahun. Okay, kalau 50 akan jadi 80 tahun lah. Mungkin dah tak ada dah dekat dunia ni kan. So orang yang mewarisi rumah tu, bila dia nak duduk, dia kena, bukan kena buat baru semula, tapi dia kena buat orang kata perbaiki lah. Okay, kena buat maintenance. Ada sesetengah structure yang menggunakan ataupun rumah menggunakan 50 tahun. So kena tahulah rumah tu punya design macam mana. Jadi kita tengok dekat bawah macam mana nak design kelas tu. Okay, so ini antaranya lah. So saya akan tunjuk sedikit. Okay, concrete maintenance rendah sebab dia tak berkarat, tapi dia ada masalah dari segi rapuh. Contoh, moisture, kelembapan. Kalau dinding yang dekat dengan bilik air ataupun dinding yang dekat dengan kolam awak buat swimming pool kan, awak buat pool tu, so mostly konkrit tu awak kena jaga betul-betul lah. So itu antara konkrit. Kalau steel maintenance dia sangat tinggi lah, perlu dicat, kemudian perlu cat anti-rust. Kadang-kadang dia still masih lagi kita panggil masih lagi berkarat. So itu antaranya lah. Cumanya steel ni kita akan pakai juga dekat dalam bangunan. Contoh dekat teras. Okay. Adalah dekat bahagian-bahagian yang mungkin temporary, so kita perlukanlah steel tu. Sebab kalau konkrit ni mostly untuk yang permanent. Kalau temporary ni macam steel, kayu, itu temporary lah. Okay. Okay, so sebelum ni kalau analisis struktur dari MOM awak dah kira dah dari segi loading. Contoh load tu 20 kN. Kalau dia dekat truss, berapa internal forces, betul kan? Kalau dekat beam, kalau dia dekat point load tengah-tengah, okay, berapa beam tu boleh tampung.
load, berapa reaction force. So itu awak dah hasil, itu yang dah diberi loading tau. Kalau untuk sekarang ni, awak kena kira sendiri loading tu daripada atas, perlu dibawa turun ke bawah, bawah dan bawah. Okay, susun galur loading daripada bumbung bawa ke teras. Teras tu akan tampung bumbung lah. Daripada teras akan pecah kepada kolom ataupun beam. Ada yang direct ke kolom, ada yang turun ke beam. Okay, daripada beam transfer ke kolom, dari kolom transfer ke foundation. Dan jangan lupa juga kita ada slab. Slab dia akan turun ke beam, beam akan turun ke kolom lah. So itu dia punya flow. Okay, kita ada beam, kita ada main beam, kita ada secondary beam. Secondary beam ni pula apa yang saya boleh kata, macam mana nak tahu secondary dengan main. Okay, main ni yang connect antara kolom dengan kolom. Sebagai contoh, kolom 1 dengan kolom 2, kalau ada beam kat tengah-tengah itu main beam. Kalau secondary beam, daripada beam ke beam. Sebagai contoh, kita ada lagi satu tiang dekat sini, okey, belah luar sini. Lepas tu akan ada beam lah dekat sini. So beam ke beam, ada beam tengah-tengah tu, dia akan jadi secondary beam. So secondary beam ni senang cerita yang ditanggung, yang dia perlu transfer load ke beam, dia bukan ke kolom. Kalau transfer load ke kolom, itu adalah main beam. Okay, itu dari segi loading. So floor, slab tu kena tahulah macam mana nak kira loading daripada slab. Nanti awak akan tahu one way slab, two way slab. Okay, daripada truss nak pergi ke beam, macam mana nak kira? Okay, berapa banyak load dia, dekat mana pula kita nak letak. Yang itu nanti kita akan belajar dekat design. Dia semuanya kebiasaannya kita akan letak dia dalam point load, dalam UDL ataupun dalam moment. So 3 benda ni lah. Okay, next, tujuan untuk kita design. Design ni dia ada step. Sebenarnya kalau korang tengok chapter 1, 2, 3, 4 dan sampai deflection tu, itu adalah step-step design. Okay, kita perlu tahu loading, kemudian kita perlu tahu analisis daripada loading tu, kemudian kita perlu tahu safety factor, fire resistant, nak pakai apa, concrete grade berapa, lepas tu kena tahu deflection, cracking, ultimate dengan serviceability, limit state. Okay, barulah pergi ke detailing. So itu antara dia punya proses untuk design. Tapi tujuan design tu apa? Tujuan design tu sebenarnya senang cerita, kita nak hasilkan satu design yang selamat, ekonomik, selamat, ekonomik dan lagi satu. Sekejap saya tak ingat. Selamat, ekonomik dan mudah untuk dihasilkan. Itu tujuan design. Kalau awak baca 1, 2, 3, 4 ni, itu memang dia punya tujuan lah. Saya rangkumkan dia terus. So yang pertama adalah untuk menghasilkan design yang selamat. Kedua, menghasilkan design yang apa tadi ayat saya? Selamat, sesuai di tempat kerja, sesuai untuk dikerjakan, dan lagi satu tadi apa? Saya tak ingat. So dia ada 3 term tu lah. Okay,
Ekonomik. Okey, ekonomik. Selamat, ekonomik dan mudah untuk dikerjakan. Okey, itu tujuan design. Okey. Berkenaan dengan code of practice. Okey, code of practice ni saya ada upload dekat dalam Outer. Korang boleh tengok contoh-contoh yang saya dah upload. Kita ada Eurocode, kita ada British Standard, Eurocode isi Kita ada banyak isi tau. Isi kosong, isi 1, 2, 3, 4, 5 banyak. KBS ni dia bukan pakai nombor 1, 2, 3. Dia pakai kod. Nombor kalau BS dia ada 8110. Itu untuk konkret. Kalau untuk steel BS 5950. Korang boleh tengok dekat RPP. Dia ada tulis KBS tu. Kalau Eurocode dia ada Eurocode 1 dengan 2 012 itu untuk konkret. Okay, Eurocode 012 untuk konkret. Eurocode 3 untuk steel. Dan ada banyak lagi lah lepas tu. Tapi ni mana yang kita pakai, saya terangkan je Okay, British tu maksudnya BS tu maksudnya British Standard. So British Standard ni British yang buat lah. Asalnya dulu kita ikut British Standard. Tapi mostly sekarang orang banyak guna Eurocode. Eurocode ni dia lebih mudah. Dia lebih direct lah untuk kita buat. Lebih kurang macam tu lah, direct. Tapi kita pun ada hasilkan untuk nation standard. Sebagai contoh Timber. Timber kita guna MS berapa saya tak ingat. Tapi Timber korang dah tak belajar sekarang. Dah tak ada dalam syllabus. Saya masih lagi ke? Masih lagi. MS, Nation Standard, Timber korang dah tak belajar lah. Korang sampai steel. Okay, itu antara Eurocode. Ni lah, dekat sini ada banyak. Timber ni ada banyak. Kalau korang tengok dekat sini, ada BS. Okay, ni bukan Eurocode tau, ini BS. Ni mostly BS. Banyak lah ada BS. Banyak sangat. Kalau nak diceritakan, kita follow yang mana pun, apa yang saya boleh cakap, kalau dekat industri, kalau steel, kita guna BS 5950. Steel. Kalau konkret, ada klien yang nak guna BS 8110. Ada klien yang nak guna Eurocode 2. So ikutlah. Klien nak yang mana. Tapi dua-dua tu masih lagi guna kalau untuk konkret. Eurocode 2 dengan BS. Tapi kalau steel, mostly kita guna BS 5950. Okay. So ini BS, ini Eurocode. Okay, Eurocode ni kalau korang tengok ada banyak ni. Ada Eurocode 1, 0, Eurocode 2, 3, 4, 5 sampai 9. So dia ada dia punya ni lah. Ada dia punya, kita panggil untuk apa, okay, area apa. Kalau 0 sampai 2 untuk konkret, okay, 3 untuk steel. Kalau 4 ni combination lah dari segi steel dengan structure, konkret. Kalau 5 dah masuk timber, okay, 6 dah masuk batu, masonry. Okay, geotech masuk isi 7. Ikutlah. Aluminium pergi ke isi 9. Macam itulah kalau kita nak tengok. So, korang boleh Google je Eurocode ni, dia akan keluar juga. Contoh Eurocode 2. Ni Eurocode 2. So, kalau korang klik ni, akan keluar PDF lah. Okay, so ini Eurocode. Ni korang akan pakai ni banyak ni, berapa 227 ni. Nanti korang akan tertanya-tanya, pakai semua ke? Tak pakai semua, tak pakai setiap page, tapi kita akan pakai Eurocode ni. Macam itulah. Kita ada Eurocode 3, kita tengok Eurocode 3. Ni Eurocode 3, Design of Steel. Sebenarnya semua code of practice ni korang boleh dapat je daripada Google. Contoh yang kita guna adalah BS 8110. Kita tengok ada tak? Ni ada?
Okay, kemudian BS 5950, kita tengok ada tak? Pun ada juga. Ni, still work. Okay, so sebenarnya semua orang boleh je dapat Eurocode ni. Kalau dulu saya kena beli, korang nak tengok ke bukunya? Kalau dululah masa saya belajar, bukunya kita orang wajib beli. Sekejap Okay, tak tahu lah nampak ke tak. Okay, ni dia tak nampak ke? Dia tak tengok muka. So ini buku Eurocode 3. Okay. Dia ada banyak. Yang ini Eurocode kosong. Ini kita orang dulu wajib beli. Tebal, sangat tebal lah. Berapa page ni? Saya tengok 700 lebih. Ni Eurocode 2. Okay, dulu kita orang wajib beli. Saya tak tahu korang wajib beli ke tak. Mungkin degree lah esok. Okay. Kemudian saya ada kat sini BS 5950. Ni lah. Tak tahu korang nampak ke tak. Macam tu lah. So agak tebal juga tu. So kalau better daripada korang dah download nota tu, download Eurocode ataupun BS ni, korang print lah. So bila kita tengok depan mata, dia lagi senang tau bila kita nak design. Sebab nanti bila korang nak design, masa kerja, kita jarang guna PDF. Kita akan buka satu persatu ni. Okay, dekat muka surat berapa, macam tu lah. Okay, table berapa, figure berapa. So better print. Dan nasihat saya, dia akan pakai juga dekat degree. Siapa yang nak sambung degree akan pakai. Jangan jual kat kawan, jangan buang. Saya dulu jual dekat junior, so rugi jugalah. Kemudian saya cari balik untuk saya kerja, selamat dapat. Okay, saya beli dengan kawan-kawan yang dah tak pakai. Sebab tak semua orang yang keluar daripada civil engineer akan jadi civil engineer. Okay. Ada juga yang pergi ke Air Asia. Okay. Ada yang kerja hospital, jururawat, macam tu lah. So saya cari dengan orang-orang macam tu. Okay, so next, ini yang saya cakap, design untuk working life. Kalau dia tulis kat sini working life. Okay, kalau nak ikutkan ayat dia macam jangka hayat. Okay, working life, boleh lah kot. Okay, so kalau 10 tahun temporary structure, kelas 1. Kelas 2 10 hingga 30. Ini untuk replaceable part. Kalau 3 15 hingga 25. Kalau 4 ni untuk building structure ataupun common structure. So mostly dekat 50. Dan ada juga yang akan pakai untuk 120 tahun. Untuk building structure pun ada juga, highway, railway bridge, contoh kan, kalau macam MRT punya laluan yang bertingkat-tingkat tu, mostly memang 120 tahun lah. Yelah, takkan diorang nak buat sekali structure tu untuk 50 tahun je. So biarlah yang lebih lama, macam itulah konsep dia. Okay, itu untuk ni. Kemudian ada banyak lagi untuk fire resistant. Fire resistant ni bukan tahun fire resistant ni jam je. Contoh, kita cuba buka BS ni saya cuba control F. Fire
Kita cuba cari. Fire resistant. Okey. Kalau korang tengok dekat sini, fire resistant pun dah ada beza dah dari segi berapa mm. Okey, untuk column, untuk simply supported, untuk nominal cover. Okey, kalau column berapa, macam itulah. Fire resistant apa lagi? Okey, kalau dari segi fire resistant, H tu kita nak pakai 0.5. So berapa sepatutnya minimum beam? Okey, berapa minimum thickness floor? Berapa banyak dia punya column width? Okey, untuk fully exposed, untuk 50% exposed. Nah, ini kita lah yang kena design ni. Minimum wall thickness, macam itulah. Okey, banyak benda juga sebenarnya kalau nak difikirkan. Saya tengah cari table yang berapa jam tu. Sekejap, aku jumpa lah. Tak ada. Fire resistant table. Okey, yang ni. Saya takutlah nak tekan, takut dia keluar yang lain. Kelas okey tak? Masih lagi dalam, masih lagi ni ke? Okey. Masih. Saya tuan. Okey. Kalau korang search dekat Google, kalau type fire resistant table, dia akan keluar lah untuk berapa minit, 30 minit, 60 minit, 90 minit, 120 minit, 180 minit. Macam tu lah, ada 3 jam, 2 jam, sejam, sejam setengah. Dia bukan yang hari, bukan yang tahun fire resistant. Maksudnya kebakaran. Kebakaran ni kebiasaan memang tak lama. Dan sebab tu bila suatu bangunan tu dah terbakar lebih daripada dia punya standard, contoh dia dah terbakar untuk 5 jam. Kalau korang perasan, bangunan tu mesti akan dirobohkan. Sebab dia akan jadi rapuh. Dan pernah terjadi satu insiden, banyak sebenarnya. Satu insiden yang berlaku kat kampung saya, rumah dia dah terbakar. Orang dah tolong padam apa semua. Kemudian dia claim insurans. Lama sangat nak tunggu claim insurans. Dia buat rumah. Okay, dia buat rumah dengan duit dia sendiri. Tapi dalam masa yang sama dia tunggu insurans juga. Dia buat rumah tapi dia tak robohkan rumah dia. Dia menggunakan dinding yang asal, tiang, beam. Apa yang berlaku, dinding tu macam mana dia runtuh tiba-tiba. Dinding dia tengah buat dinding bilik, runtuh keluar. Selamat tak empap ke dia lah. Okay, sebenarnya memang tak boleh. Sebenarnya bila dah berlaku kebakaran, memang tak boleh lah. So kita, kalau dia dah lebih daripada jam yang dibenarkan, memang tak boleh lah. So kita kena robohkan sebab dia akan jadi rapuh. Okay, limit state. Limit state ni dia ada dua. Satu ultimate, satu lagi serviceability. Okay, kebiasaannya kalau dekat BS 8110 dengan Euro Code 2 akan ada lah limit state punya, kita nak design tu berapa. Okay, limit state ni kalau kita tengok kat sini kalau kita melanggar ultimate state, ultimate limit state, dia akan roboh. Kalau kita melanggar serviceability limit state, dia akan crack. Dia jadi tak cantik lah. Dia berlaku macam satu kerosakan. Okay, ultimate limit state ni bila kita design, sebagai contoh, beam tu mampu tampung
50 kilonewton sebagai contoh tapi bila kita design dia punya load untuk beam tu kita letakkan 100 kilonewton. Tapi kita nak pakai juga yang beam yang 50 newton tu. So tak boleh lah. Itu maksudnya kita melanggar ultimate limit state. Okay, sebagai contoh kita punya design 80 kilonewton. Beam yang sepatutnya maksimum dia boleh tampung mesti kena lebih 100 kilonewton. Itu sebagai contoh ultimate limit state. Kalau serviceability limit state dia lebih kepada macam crack, kita macam rasa tak selamat nak duduk. Kalau ultimate limit state dia akan jadi tercollapse. Okay, dia akan memang terus tak boleh nak pakai. Tapi kalau serviceability dia macam berlaku crack, macam kita rasa tak selamat lah nak duduk. Contoh apa tu contoh serviceability limit state tu? Deflection, cracking, durability, fatigue, fire resistant. Sebagai contoh fire resistant kita pakai untuk 3 jam. Tapi dah berlaku kebakaran 4 jam. Dia dah melanggar fire resistant kan, dan dia dah melanggar serviceability limit state. Kalau nak diikutkan, dia dah tak selamat duduk. Okay, unsafe. Tapi masih lagi boleh dipakai. So macam tu lah. Kalau nak pakai, dia tak selamat. Tapi dia masih lagi bentuk structure. Itu contoh fire resistant. Kalau deflection, mungkin sebab nanti kita akan design adanya permanent action ataupun permanent load dengan variable load. Okay, kita yang letak. Kadang-kadang deflectionnya ngam-ngam ataupun tak sampai limit. Tapi bila kita design sebagai contoh, kita letak satu perabot je dekat bilik tu. Okay, kita design pun hampir-hampir macam ala-ala kadar macam tu lah. Tapi bila the real life, tiba-tiba bilik itu kita jadikan store. Okay, so nanti deflection untuk bilik tu dia jadi lain. Dia dah jadi lagi tinggi. Tapi bila kita tak letak barang yang banyak, dia okey. Macam tu lah. Itu serviceability limit state. Dia masih lagi orang kata flexible. Dia kalau kita dia boleh jadi tak selamat kalau kita gunakan tak sama dengan apa yang kita design. Macam tu lah. Itu serviceability limit state. Okay, ini dari segi loading. Loading ataupun action, samalah. Okay, dia terbagi kepada dua loading. Satu permanent, satu variable. Ada yang guna permanent action, ada yang guna variable action. Ikutlah mana-mana. Yang pentingnya istilahnya tetap sama, GK dengan QK. Lepas ni korang akan banyak nampak apa tu GK, apa tu QK. GK ingat GK permanent, QK variable. Permanent ni apa? Beban mati. QK ni adalah beban hidup. Dua tu je. Beban mati, beban hidup. Beban mati ni adalah yang fix. Yang bila kita design memang benda tu benda utama yang perlu dikira. Kalau variable ni macam mana saya nak cakap, kalau variable ni lebih kepada boleh nak ditambah, boleh nak dikira ataupun boleh kita tak nak masukkan. Itu variable. Sebagai contoh, variable perabot, orang, meja, kerusi, itu variable. Apa lagi? Wind load. Bukan hari-hari wind load ada. Sebagai contoh, ada satu hari tu wind loadnya tinggi, ada satu hari tu wind loadnya rendah. Tapi bila nak design, nak pakai yang mana? Nak pakai yang tinggi ke pakai yang rendah? So kebiasaannya kita akan pakai yang paling tinggi lah, yang pernah dia ada. Dan nanti kita akan tengok kawasan mana, wind loadnya berapa, itu kita akan pakai nilai yang tu. Kalau permanent ni,
safe weight. Safe weight tu macam dinding kan. Dia ada safe weight dia tersendiri lah. Maksudnya berat dia tersendiri macam batu. Batu bata kita nak buat dinding. Kan batu bata tu ada berat dia. So nanti ada kiraan dia lah macam mana nak kira. Okay, daripada dinding tu yang tahan dia apa? Beam. So nak design beam perlu tahu berapa load atas dia. Okay, perlu tahu berapa load untuk wall, dinding. Itu penting lah. Okay. Itu permanent dengan variable. So dekat sini pun ada dah bagi tahu dah. Kalau untuk permanent contohnya apa? Dekat sini ada bagi tahu dah. Clay, brickwork, block, asphalt, concrete, glass. Macam gelas tingkap tu, dia adalah permanent variable. Apa lagi? Banyaklah timber, benda-benda yang memang lekat terus. Itulah contohnya. Okay, macam plaster, macam kita kira dinding tu, kadang-kadang kalau kita nak kira baru berat batu bata, belum berat plaster. So dia ada kiraan dia lah nanti. Banyak sebenarnya kalau bila kita rujuk dekat BS ataupun Eurocode, banyak table yang kita nak kena tengok. Okay, kalau variable ni apa contohnya? Kalau dekat sini dia ada impose dengan wind load. Impose ni apa? Impose ni macam pupil, furniture, yang gravity load lah sebenarnya cerita. Itu impose load. Kalau wind load ni macam ni. Nampak dia ada bagi tahu part 4. Okay, dekat Eurocode 2. Nanti kita tengoklah Eurocode 2 part 4 ni apa. Macam mana nak kira wind load dia. Dia kadang ikut kawasan. Kawasan tu dekat mana? Pagoh. Di Pagoh dah ada dah berapa wind load dia. Melaka. Sebagai contoh, Melaka dekat mana? Kalau kat tepi pantai, wind loadnya jauh beza lah dengan yang dekat bandar. Macam tu lah. Okay. Kemudian ini dari segi impose load pun ada juga ni. Okay, masih lagi impose load kat sini. Dia ada apa? Kalau kita tengok domestic dengan residential. So ada untuk balcony berapa impose load dia. Okay, kalau bedroom berapa impose load dia. Apa impose load yang kalau dalam bedroom tu, barang-barang dalam bedroom tu sebagai contoh sinki, bowl, pipe. So itu kita akan kira lah sebagai QK. Okay. Ada banyak lah kalau korang tengok dekat dalam nota ni. So ada banyak jenis benda yang perlu dimasukkan kat dalam design. Okay, ni example. Kita pun dah nak habis dah ni. Ni example dari segi kiraan. Okay, macam mana nak tahu load? Ni nak tahu load dulu tau. Bukan nak design, nak tahu load dulu. Contoh nak tahu load yang perlu ditanggung oleh beam. Satu beam tu perlu ditanggung untuk satu beam tu berapa load dia? Kalau kat sini dia dah bagi tahu dah 18.9 kN per meter. Mana dapat? Macam contoh kalau macam kita design tu, macam sebelum ni korang belajar MOM, point load yang dekat situ 20 kN. Macam dia dapat 20 kN lah. Macam ni lah. Ni contoh kiraan dia. Okey. Apa yang termasuk concrete slab. Okey, kalau tengok dekat sini concrete slab, atas dia adalah brick wall. Yang tanggung slab dengan brick wall ni siapa? Beam lah. So that's why bila kita nak kira beam, kena tahu apa atas dia. Kena tahu slab ni suspended ke, non-suspended ke. Dah apa pula suspended dengan non-suspended. Kalau suspended, dia di-attach sekali. Kalau non-suspended, maksudnya dia berasingan. So kena tahulah benda-benda macam tu, suspended dengan non-suspended.
Kemudian concrete slab. Macam mana nak kira concrete slab? Okay, kadang-kadang kat dalam soalan dia ada bagi dah contoh contoh yang dia nak. Sebagai contoh, berapa thickness-nya, berapa width-nya, okay, plasternya berapa mm, brick wall-nya tinggi mana, okay, lebar mana, okay, dia pakai konkrit jenis apa untuk slab. Kena tahulah tu. Kemudian dia pakai grade berapa, kalau kat sini 25. So maksudnya dia pakai konkrit grade 25 lah. Sebab kat sini 25 kN over meter kuasa 3. Kemudian density brick berapa, load untuk plaster area dia tu berapa lah. So kat sini lah. So cara nak kira slab macam mana? Biasanya cara nak kira slab, kita akan darabkan density, darab tebal, darab lebar dia berapa. Okay, so kalau concrete slab 25 kN over M kuasa 3 darabkan dengan tebal. Tebal dia adalah 0.1 meter. Okay, jangan meter dicampurkan dengan mm. So kalau M, meter lah. Kalau mm lah. So kena tahulah, kena konsisten. So 6 meter ni mana? Apa tu 6 meter? 6 meter ni adalah width. Width dia lah. So lebar dia adalah 6 meter. So darabkan, kita akan dapat 15 kN over meter. So kita ada brick wall. Kalau nak buat brick wall dulu. Kalau nak buat plaster ceiling, buat plaster ceiling dulu. So ikutlah. Kalau brick wall kat sini dah termasuk sekali dengan dia punya plaster, teruskan. So maksud kira brick wall sahaja. Sebab ada setengah bangunan rumah ataupun bangunan, tak kisahlah bangunan apa, yang menggunakan IBS. IBS tak ada plaster. Okay, kena tahulah benda-benda macam tu. So kalau brick wall ni 22 kN over berapa? 20 kN over meter kuasa 3, density of brick. So density darabkan dengan dia punya tebal, darabkan dia punya tinggi. So dapatlah dia punya brick wall punya load. So dapat 2.64 kN over meter. Kemudian plaster ceiling, sebab plaster ceiling yang tanggung adalah brick wall. So kena kira jugalah. Sebab brick wall tu nanti akan ditransfer ke beam. So plaster ceiling density-nya adalah 0.21 darabkan dengan berapa plaster ceiling? Plaster ceiling 6 meter. Okey, siapa tahu 6 meter? Siapa tahu 6 meter? Kenapa 6 meter? Tadi concrete slab 6 meter. Okay, sebab dia dah dibagi dah dekat situ, concrete slab 6 meter width. Dekat gambar raja pun dah 6 meter. Sekarang ni kenapa plaster ceiling 6 meter juga? Ada siapa tahu? Dia kena sama tebal dengan konkrit. Dia bukan sama tebal kita panggil. Sama lebar. Sama panjang. Tebal lebar. Lebar. Betul, tapi tak tepat. Siapa tahu lagi? Okey, dia macam ni. Disebabkan awak tak belajar lagi slab. Sebab slab dia ada one way dengan two way tau. Kalau kita nak kira slab,
kebiasaannya dia akan dibahagi kepada dua tau. Contoh kan, slab sesuatu bilik tu, kalau korang duduk dalam bilik, lantai yang korang pijak tu, bila kita nak distribute dia punya load, kita kena bahagikan kiri dengan kanan, bagi dua. Kiri pergi ke beam kiri, bahagi dua yang kanan pergi ke beam kanan. Macam itulah konsep dia. Samalah dengan plaster ceiling ni. Plaster ceiling ni dia akan bahagi dua lah, kiri dan kanan. Sebab kan dekat dalam gambar rajah ni dia dah bahagi dua dan dia terus buat 6 meter. So that's why dia tulis kat situ 6 meter. Okay, so dia tambahkan, dia dapatlah 18.9 kilonewton over meter. Okay, untuk yang ni ada apa-apa pertanyaan? Kiraan load ni belum, ni macam awalan design je lah. Ada pertanyaan? Belum lagi. Belum Dah nak habis lah pun belum lagi Sebab yang ni teori je, kalau nak ikutkan dia macam basic knowledge lah. Cuma yang kat belakang-belakang je. Okay, design load. Dalam design load, bila kita dah tahu load ni, ini sebagai apa? Ini sebagai GK sebagai contoh. QK belum kira lagi. Okay, ini kita dah tambah kat dalam GK bukan ini nilai GK, ada lagi kod nilai GK yang perlu dikira. Okay, banyak lagi yang perlu dikira. QK belum kira lagi. Tapi bila kita nak masukkan GK dengan QK, kita perlu masukkan safety factor. Ni safety factor dalam table ni, safety factor. Macam mana pula nak masukkan safety factor ni kan kat dalam GK dan QK? Dia ada nisbah. Ini nisbah ni saya katakan kalau nak ikutkan banyak tau nisbah ni. Ni nisbah ni. Dia bukan 1.3, dia contoh macam ni 1.35 GK tambah 1.5 QK. Itu design load. Yang tadi kita nak tahu load. Lepas load baru kita design load. Design load ni kita kena letak safety factor. Barulah load yang kita hasilkan tu bila kita letak, dia macam bila kita design, sebenarnya load tu tak sampai lagi pun. Design load yang sebenar tu baru 20 kilo. Tapi bila kita dah masukkan ke safety factor, dia jadi 30 kilo. Bila kita design, kita akan design untuk 30 kilo. Tapi pada asalnya baru 20 kilo. So selamat tak structure tu? Selamat lah kan? So itulah konsep dia, safety factor. Kita nak lebihkan. Dia ada banyak. Kalau nak ikutkan bukan 1.35 dengan 1.5. Dia ada banyak lagi. Dia ada dia macam ni tau. 1.35 GK tambah 1.5 QK. Itu design load untuk safety factor. Dia ada banyak. Ada 1.4, 1.6 macam tu lah. 1.4 GK tambah 1.6 QK. Ada banyak. Dia ada table dia. Nanti kita belajarlah sama-sama table dia tu. Okay, kalau ultimate limit state pakai ni 1.35 dengan 1.5. Kalau serviceability dia pakai 1 GK tambah 1 QK untuk cracking and deflection lah. Kalau ultimate limit state untuk bending, shear, compression macam tu lah. Okay, dia ada banyak. Safety factor ni ada banyak. Apa yang saya boleh kata, dia ada banyak. Kebiasaannya kita akan pakai 1.35 dengan 1.5. Itu je. Okay, next. Material strength. Characteristic. Sekejap saya tengok apa yang saya boleh terangkan dekat sini. Normal distribution curve. Okay, dalam karakteristik dia ada FYK dengan FCK. FCK untuk konkret,
FYK untuk steel. Okay. Kalau steel, korang akan tahu steel tu berapa lah. Kalau konkrit, korang akan tahu konkrit tu berapa. Kalau dari segi curve ni, normal distribution curve menunjukkan strength dia tu dia boleh sampai tinggi mana. Sebagai contoh, kalau untuk tak kisahlah konkrit ataupun steel, diorang ni kan ada apa yang saya nak cakap, diorang ni ada failure curve tau. Failure curve ni contoh kalau plastik, dia plastik, getah, besi, konkrit, karakteristik dia berbeza dan curve ni akan menunjukkan berbeza lah. Kalau macam plastik, curve yang awal ni dia akan panjang jauh naik. Maksudnya dia akan naik ke plastik. Tapi sampai satu masa dia akan terus putus dan dia fail terus lah. So curve dia akan terus jatuh. Kalau steel, karakteristik dia steel macam ni. Okay, dia akan cuba naik, dia akan cuba bertahan sampai satu masa dia nak fail, dia akan putus dan dia akan terus jatuh. Tapi dia adalah sedikit macam ni, graf yang macam ni. Kalau konkrit pun sama juga. Sebabnya bila reinforced konkrit tu dia tak akan terus fail, collapse terus lah. Dia ada beberapa lah. Okay, beberapa stage yang dia mampu menanggung lagi tapi dia dah kira fail. Ada juga. Okay, ini untuk curve. Ini apa? Design process. Okay, ini karakteristik untuk FCK, konkrit. Ini karakteristik FYK untuk steel. Yang ni nanti dalam design kita ada pakai tau. FCK nak kena kira berapa dia punya limit state, FYK dia punya limit state berapa. Maksudnya macam nanti kita kena design lah dia punya ni. Okay, kalau konkrit kita dah tahulah kebiasaannya hari yang ke-28 adalah hari yang maksimum dia punya strength. So sebab tu siapa yang buat konkrit sekarang untuk FYP kebiasaannya kita akan pakai 28 hari. 7, 14, 21, 28. So 28 adalah maksimum. Kena tengoklah berapa strength dia. Kalau kita buat grade dia 25, boleh capai tak pada hari ke-28 tu 25 dia punya strength. Okay, 25 Newton over mm square. Ni silinder dengan cube. Okay, so kebiasaannya kita akan buat cube lah. Silinder ada, bukan tak ada. Kebiasaannya silinder ni untuk sesuatu structure yang kita akan nak guna. Okay, kebiasaannya cube strength. Kalau dia 30, kelas 30, konkrit 30, so kebiasaannya 30 Newton over mm square lah. Itu contoh. Okay, contoh kalau macam ni, konkrit C25-30. So, ini dia punya pecahan dia. 25 tu adalah silinder, 30 tu adalah cube. Okay, kalau konkrit C30, 30 silinder, 37 tu cube. So, kalau 40, 50 macam ni lah. C45, C50, ini dia punya cara nak tahu. Biasanya memang dia akan buat silinder and cube. Kalau untuk steel, dia ada banyak grade dia. Ada 250, ada 410, ada 460, ada 500. Bezanya dekat simbol. Tadi kita tengok T kan, 2T10 kan, dekat dalam drawing. T tu sebab dia punya strength dia adalah 460. Okay, kalau H, contoh 2H10, so dia pakai strength yang 500. Bila kita pakai H, strength untuk yang 500,
bila kita buat dekat construction site, kita kena order yang 500. Dan kalau kita nak design, kita kena design guna yang 500. Tak boleh guna 460. Okay. Kalau kita kira untuk T 460, pastikan kita design untuk 460. Kita order pun untuk 460. Order untuk kat site. So kena samalah. Kebiasaannya kita akan tengok dekat drawing. Dia guna 2T10 ataupun 2H10. Kalau 2H, maksudnya dia pakai yang H lah. 500 macam tu. Dia kalau korang pernah tengok dia punya grid, okay, ada yang tertulang yang bergarit-garit macam ni. So itu kebiasaannya yang height punya strength lah 500. Dan ada yang 400, 460 pun ada juga yang grid macam ni. Ikutlah macam mana pun. So ikut pada supplier. Ada supplier yang kata untuk 500 sama dengan 460. Bezanya dari segi kekuatan sikit je. So tengoklah macam mana pun. So kena deal dengan supplier. Kebiasaannya kita bukan main masuk je supplier. Kebiasaannya engineer, consultant kena pergi ke tempat supplier, kena tengok bahan-bahan yang digunakan, cara dia orang buat. Baru bila kita dah luluskan, okey supplier ni boleh guna, okey baru kita akan guna dan kita beli dengan amount yang banyak. Biasanya macam itulah. Okey. Okay, next dari segi macam mana nak tahu berapa banyak bar nak pakai. Yang ini ya, yang saya cakap tadi tu ada AS, ada AS prime. Ingat kan tadi awal-awal tu AS dengan AS prime tu adalah nilai-nilai dia. Sebagai contoh, kita dapat FYK ataupun AS 300. Kita dapat 300 mm kuasa 4. Kita nak guna berapa? Kalau dekat sini, berapa yang kita boleh guna? Dekat mana? Kena ingat bila kita nak kita tengok table ni, kita nak guna, kita mesti kena guna nilai tu yang lebih tinggi sikit. 5 ke 10%. Lebih kurang macam tu lah. Tapi yang penting kena tinggi sikit. Sebagai contoh saya cakap tadi 300 mm kuasa 4 kan. 300 mm kuasa 2. Kalau kita tengok dekat sini, kalau 300, saya besarkan Okey, kita boleh pakai 339. So 339 number of bar adalah 3, size-nya adalah 12. So 3H12. Itu cara nak tulis lah nanti. 3H12 dalam kurungan 339 mm2 sebagai contoh macam tu. Okay, kalau kita dapat 469, kita dapat FYK tu nanti 469. Bar berapa yang kita nak pakai? 469. So kita nak pakai bar mana? Siapa boleh bantu? 469. 471. 471. H6H10. Boleh? Tapi nanti lepas bila awak dah dapat, bila awak nak gunakan 6H10 ni, nanti kita akan ada checking tau bawah-bawah lagi tu. Sama ada dia lepas ataupun tidak. Kita memang ambil lebih. Tadi macam 469, kita ambil 471 kan. So kita akan pakai 6H10. So 471. Nanti kita akan ada kira ultimate dengan limit state tu. Ultimate limit state dengan serviceability kan, limit state. So kat situ nanti kita kena tengok, kita tahulah 471 ni memadai tak? Cukup tak? Dengan 469 tu tadi. Sama ada cukup tak dia punya kenaikan tu 2 mm kuasa 2 macam tu. Boleh juga nak guna 491 tapi dia guna satu je lah, 1H25.
Kalau awak tengok kat sini 1H25. Okey, tak boleh lah kalau 469 kita guna 905 8H12. Kan tadi ingat tak? Aim untuk design tu adalah safe. Safe memang safe. Ekonomik tak? Kalau rasa tak ekonomik lah, banyak sangat double sebagai contoh. So taklah macam tu lah. So kena ambil yang agak-agak. Kalau 469, 500 boleh, 550 ke. Sebab nanti kita akan check juga. Kalau kita ambil terlalu tinggi, kadang-kadang dia akan over daripada limit state. Nanti dia adalah percentage dia ada kiraan dia. Nanti kita akan tengok minggu seterusnya lah. Okay. So itu contoh. Okay, nak tahu berapa banyak bar, size dia berapa. Yang ini untuk spacing. Spacing bar. Sebagai contoh, awak dapat tadi untuk 400. Okay, 400. Berapa spacing yang sesuai? Kalau awak kata saya nak pakai yang 100 setengah lah. Spacing ni pun nanti kita akan checking kat bawah. Nantilah dalam design ni kita akan checking juga. Spacing ni cukup ke tak? Contohan kita pakai 400, saya dapat 400. Kita pakai 449. Ni lah, 449 175 H10. Spacing dia adalah 175. Bar size ni adalah 10. Okey. Nanti kita akan kira spacing dia 175 ni cukup ke tak? Macam tu lah. Kadang-kadang tak cukup, kita kena adjust. Dalam design, dia tak ada fix punya calculation. Setiap orang tu tak akan sama. Kalau sama tu bila dia bincang lah. Kalau macam kita nak design, ikut kita lah. Kalau rasa tak nak lah spacing dekat-dekat, nak spacing jauh lah, nak 300, boleh, tak ada masalah. Sebagai contoh, 400 dia pakai 670, 300 kat sini. 670 H16 pun boleh, tak ada masalah. So, design ni dia fleksibel, ikut kita. Okay. Dah habis. Thank you. So, ini lebih kepada macam apa kita panggil pengenalan teori lah. So, sebelum tu ada apa-apa soalan? Nanti kita ada chapter 1 juga, tapi kira-kira saya maybe buat hari Rabu ni. Yang itu kita buat face to face. Okay, sejam tapi pagi. Kalau ada yang nak ubah jadual, sejam pagi tu pergi ke petang, tak adalah petang, pagi-pagi lewat sikit ke tengah hari ke, bagi tahu carikan sekali bilik mana kosong, nanti bincang dengan saya, so kita buat lah. Sebab saya memang nak buat face to face kalau kira-kira ni, sebab senang sikit. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Jadual penuh. Jadual penuh, itulah saya perasan juga jadual penuh. So, kalau macam saya kata nak buat face to face tu, korang terpaksa lah datang sejam. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Saya rasa hari Rabu ni macam nak buat face to face. So, kita tengok macam mana, kalau ada perubahan nanti saya beritahu. Tapi saya planning nak buat face to face lah, sebab kat dalam RPP pun face to face kan. Tapi sejam je lah, lepas tu korang tak tahulah kalau korang ada lab ke, ada kelas ke, pulang lah macam mana pun nanti. Lepas tu ada apa korang? Lab? Tak ada? Ada project management. Project management kena jumpa tak? Tak kot. Aku ni pun tak tahu apa. Pukul berapa? Pukul 9 sampai 11. Oh, lepas tu kalau korang buat online takkan nak terus balik kan? Sempat juga. Silah tengok macam mana.